Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bincangkan bahagian nahu, iaitu bahagian hal dalam subjek bahasa Arab SPM. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu kenal pasti apa itu, ataupun kita perlu mengenali apa itu hal. Hal ni dalam bahasa Melayu adalah keadaan ataupun suasana. Kan dalam bahasa Arab kalau kita tanya awak apa khabar, jadi kaifa haluka. Jadi hal tu maksud dia perkhabaran ataupun keadaan ataupun suasana. Jadi insya-Allah hal ini terbahagi kepada beberapa jenis. Hal ini terbahagi pada beberapa jenis. Jenis yang pertama kita panggil hal mufrad. Jenis yang pertama hal mufrad. Apa itu hal mufrad? Kita tengok contoh dulu. Raja'a abi dhahikan. Raja'a abi dhahikan. Ayahku telah pulang dalam keadaan ketawa. Dhahikan maksud dia ketawa. Makna dia dhahikan di sini menerangkan perihal ataupun keadaan ayah tu pulang. Bagaimana ayah tu pulang? Dalam keadaan dia apa? Suka ke, sedih ke? Jadi kat sini dalam ayat ni dia kata dhahikan, dalam keadaan abi, ayahku telah pulang dalam keadaan ketawa. Dhahikan. Jadi dhahikan di sini adalah hal. Jadi apabila hal, maka dia mansub. Dan apabila hal mufrad, dia perlu hanya ada satu kalimah saja berada di hujung ayat. Ada satu kalimah berada di hujung ayat. Hanya ada satu kalimah berada di hujung ayat. Kemudian dia mansub, iaitu berbaris atas. Perhatikan di sini mansub berbaris atas. Kemudian dia hanya satu kalimah saja. Kita tengok dia single dia kalimah ni. Berada last dekat hujung ayat. Betul-betul last hujung ayat. Maka ini dipanggil hal mufrad. Itu dalam keadaan dia satu saja. Hal dalam keadaan dia satu saja. Kat sini dapat kita kenal pasti hal jenis yang pertama adalah hal mufrad. Apa itu hal mufrad? Hal mufrad adalah apabila dia kalimahnya single saja, itu mufrad. Ada satu kalimah aja, kemudian hukum dia mansub berbaris atas. Jadi kalau kita nak kenal pasti dalam periksa nanti, dalam periksa SPM, barangkali kita terlupa ataupun tidak mengetahui makna perkataan. Jadi macam mana nak detect yang itu hal mufrad? Senang saja. Apabila dia berada di hujung kalimah, di hujung ayat, berada di hujung ayat, kemudian dia satu kalimah saja, berada kat hujung ayat, hanya satu kalimah, kemudian baris dia adalah mansub, maka itu adalah hal mufrad. Anwa' dia adalah hal mufrad. Anwa' kat sini yang pertama adalah hal mufrad. Anwa' yang pertama adalah hal mufrad. Kemudian anwa' yang kedua. Iaitu hal berada dalam keadaan jumlah ismiyah. Hal jumlah ismiyah. Bagaimana kita nak kenal pasti hal ini jumlah ismiyah? Iaitu ayat ismiyah yang dimulakan dengan isim. Senang saja. Apabila terdapat huruf waw. Maknanya dia terdapat huruf waw, kemudian ada dhamir. Selepas huruf waw tu ada dhamir. Maka selalunya apabila ada huruf waw dan selepas waw tu ada huruf dhamir, maka di sini dapat kita kenal pasti bahawasanya hal di sini adalah hal jumlah ismiyah. Begitulah keadaan ni. Sekiranya kita menjawab periksa nanti, kita kurang faham makna ayat, jadi kita masih lagi boleh tentukan jenis hal dengan cara kita kenal pasti bahawanya sekiranya ada waw di situ, dalam ayat itu ada waw, kemudian lepas waw tu ada dhamir, kemudian ada perkataan lagi, kemudian dapatlah kita kenal pasti bahawanya itu adalah hal jumlah ismiyah. Nanti dekat periksa, dalam masa jawab periksa SPM, ada yang tidak dapat mengetahui makna keseluruhan ayat, ada yang tak faham langsung. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan SPM dengan mudah? Iaitu dengan cara kita kenal pasti tanda-tanda yang boleh kita kenal
hal itu adalah hal jumlah ismiyah? Senang saja, seperti yang kita dah bincangkan, iaitu selalunya terdapat huruf waw, kemudian ada dhamir, itu kata ganti nama huwa, ataupun sebagainya, kata dhamir yang sebagainya, contohnya huwa, hiya, dan sebagainya lah. Okey, seterusnya jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah jenis hal yang ketiga, jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah, sekarang ni jumlah fi'liyah pula. Okey, jumlah fi'liyah ni hal jumlah yang dimulakan dengan fi'il, itu ayat yang dimulakan dengan fi'il. Contoh kat sini, raja'a abi, telah pulang ayahku. Raja'a abi, telah pulang ayahku. Yadhaq, dalam keadaan ketawa, dia sedang ketawa. Kat sini kita dapat kenal pasti dia satu kalimah. Okey, barangkali kita keliru. Kadang-kadang kita katakan dia hal mufrad kerana satu kalimah, kan, tetapi kita lihat di bahagian awal kalimah itu terdapat ya fi'il mudhari'. Di sini dia panggil ya'u mudhara'ah, ya fi'il mudhari'. Apabila terdapat tanda ya ataupun ta fi'il mudhari', tak kisahlah ataupun yang lainnya, alif, nun, sebagainya, yang penting itu adalah tanda-tanda fi'il mudhari', maka itu bukanlah hal mufrad. Itu adalah hal jumlah fi'liyah, hal jumlah fi'liyah, iaitu fi'il. Fi'liyah ni fi'il. Mana dia ayat ni atau hal ni bermula dengan ataupun bermula dengan fi'il. Macam tu. Boleh kita kenal pasti. Begitu. Jadi kat sini dapat kita bezakan antara hal jumlah fi'liyah dengan hal mufrad. Mufrad dia satu kalimah juga, kemudian dia ada tanda mansub kat sini, tanda bahagian atas. Adapun jumlah fi'liyah dia bukan bahagian atas, dia bahagian depan. Kemudian perbezaan dari segi depan dia ada huruf fi'il mudhari', kemudian hal mufrad tak ada tanda fi'il mudhari' pun depan dia. Jadi macam itulah beza antara hal jumlah fi'liyah dan hal mufrad. Boleh Jadi kenapa ustaz kata begitu? Kerana nanti dalam periksa tak semua kita memahami makna perkataan tu dengan baik. Kadang-kadang kita lupa ataupun kita tak pernah tahu pun makna dia. Jadi still lagi kita boleh jawab soalan dengan cara kita mengenal pasti tanda-tanda dia. Okey, di sini sekarang kita dah bincang 3 jenis hal, iaitu hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah, dan yang terakhir sekali adalah hal syibhu jumlah. Jadi hal syibhu jumlah ni perhatikan bagaimana bentuk ataupun tanda-tanda untuk kita kenal pasti hal syibhu jumlah. Jadi raja'a abi bi farhin, raja'a abi bi farhin, ayahku telah pulang dengan gembira. Jadi kat sini kalau faham makna okeylah. Ni sekarang ni kita nak bincang yang kita ni tak faham makna. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti yang itu hal jenis ni syibhu jumlah? Senang saja, apabila terdapat huruf jar. Apabila terdapat huruf jar. Contohnya B ni huruf jar. Jadi maka sekiranya terdapat huruf jar, maka itu adalah hal syibhu jumlah. Boleh terdapatnya huruf jar, maka hal itu syibhu jumlah. Nanti dalam soalan dia kata terangkan jenis-jenis hal. Jadi kita dah boleh terangkan ataupun keluarkan jenis-jenis hal. Iaitu ada 4 jenis. Yang pertama sekali adalah saya naikkan sikit bagi nampak. Yang pertama sekali adalah hal mufrad, yang kedua seterusnya hal jumlah ismiyah, yang ketiga adalah hal jumlah fi'liyah, keempat adalah hal syibhu jumlah. Okey, mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.